Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Yang bahagia, Tuan Muhammad Anwar Fahmi Haridah bin Abdullah, selaku Presiden Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Sivil Melaka. Apa khabar Tuan? Baik, terima kasih. Kita bertemu pada pagi ini dalam segmen Bicara Lestari Bersama Sarjana. Soalan pertama saya, apa yang Tuan faham tentang Whistleblower Protection Act 2010? Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya bersyukurlah kerana diberi peluang untuk bersama dalam suasana yang kita lihat sekarang ni COVID-19. Baik, berbalik kepada soalan itu, apakah yang saya faham tentang Whistleblower Protection Act 2010 atau 2010? Sebenarnya ramai rakyat Malaysia, it could be federal government, state government, local government, kerajaan tempatan, penjawat awam, mereka yang bekerja sektor swasta, GLC, mungkin adolescents, teenagers, anak remaja, pelajar sekolah walimah sekalipun, pelajar universiti, mereka yang bekerja kilang, engineer, lawyer, mereka yang profesional. Ramai yang tidak tahu tentang Whistleblower Protection Act. Baik, Whistleblower Protection Act ini diwartakan di Parlimen oleh Kerajaan Malaysia untuk membolehkan apa-apa penyelewengan, salah guna kuasa, rasuah, misuse of power oleh mana-mana peringkat ketua jabatan, CEO dapat dilaporkan sebagai individu yang celik tahu berlakunya salah guna kuasa, ketirisan, rasuah, contohnya ketua-ketua jabatan atau ketua unit, ketua bahagian, ketua sektor dan sebagainya. Mereka-mereka ini menggunakan kuasa mereka yang mana memiliki kuasa dalam organisasi ataupun satu syarikat, dan mereka memberi tekanan ugutan kepada orang atau employee mereka, pekerja dan sebagainya, dan pekerja tahu berlaku di situ contohnya di mana pengeluaran wang, penggunaan wang syarikat maupun organisasi kementerian ataupun penjawat awam sendiri mereka melihat perkara ini berlaku. Maka akta ini diwujudkan oleh kerajaan dengan telus, dengan berintegriti tinggi untuk memberi pendedahan kepada contohnya siapakah agensi-agensi yang layak untuk menerima kes ini dan menubuhkan jawatan kuasa agensi ataupun jawatan kuasa khas penyiasatan, iaitu Custom, Immigration, Polis Diraja Malaysia, dan juga jabatan-jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ini antara kementerian, jabatan ataupun unit integriti dalam jabatan dan kementerian, dan mereka-mereka yang mempunyai kuasa untuk menyiasat. Soalan kedua, apa pula maksud tindakan tidak wajar ketua jabatan? Baik, tindakan tidak wajar ketua jabatan, misuse of power lah yang ini ramai ketua jabatan mereka yang bekerja di sektor swasta, kerajaan, federal, state, local government, GLCs, company. Ramai yang tidak tahu ketua jabatan ni mereka yang mempunyai pengalaman, mereka yang good think tank, dan mereka ada very what you call intellectuals. These people they have their own experience, it could be in terms of leadership, this and that. So masalah mereka adalah tidak semestinya ketua jabatan yang ada ilmu PhD ataupun 20-30 tahun bekerja di US balik ke Malaysia, mereka-mereka yang senior dalam jabatan dan sebagainya, mereka faham tentang keywords tadi, salah guna kuasa atau tindakan tidak wajar ketua jabatan. Apabila kita mengugut pekerja kita, employee kita, contohnya SKT ke, kenaikan pangkat ke, ataupun apa-apa permohonan kaki tangan kita, cuti ataupun permohonan untuk kenaikan pangkat, permohonan untuk disebut untuk apa-apa permohonan yang melibatkan pekerja mereka dalam mana-mana sektor swasta, GLC, kerajaan dan sebagainya, ataupun ketua jabatan tidak mahu melantik orang ini, individu berkaitan, kerana dia tidak suka dengan ada personal conflict ataupun beliau dipengaruhi, dibayangi oleh sekumpulan mereka-mereka yang mengasut
sekarang ni ada term sikitol, pengasut yang cuba menjatuhkan watak tertentu dalam organisasi, it could be federal, state, local government, private sector, government sector. So ketua jabatan ini dia terpengaruh, akhirnya dia tidak berikan ruang dan peluang, dia label, dia judgemental, ataupun dia jumutkan pekerja itu. Maka ini antara perkara yang kita melihat sebenarnya individu, pelajar, NGO, siapa sajalah yang kaki tangan mereka yang tertekan, diugut, dibuli, boleh membuat aduan di bawah Whistleblower Protection Act. Soalan ketiga, dari manakah tuan mempelajari berkaitan Akta 711 dan Akta 696? Baik, saya di mana saya dapat maklumat ini atau saya pelajari. Yang pertama, saya hadir satu kursus ataupun bengkel workshop yang diadakan oleh Jabatan Undang-Undang, Bahagian Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri dan saya pun ada sijil jadi saya mendapat penerangan daripada pegawai-pegawai terlatih di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Undang-Undang di Putrajaya. Dan di situlah saya mempelajari isu tentang Akta 696 perlindungan pemberi maklumat dan 711 perlindungan saksi. So ini menyebabkan saya terdedah kepada Whistleblower Protection Act dan tindakan tidak wajar ketua jabatan, dan pelbagai perbincangan ilmiah dan juga kritikal telah disajikan kepada saya dan para peserta yang hadir. Dan pengalaman saya dalam mengendalikan kes ini juga agak luas sama ada terdedah ataupun terlibat secara langsung dalam beberapa kes mengendalikan Whistleblower Protection Act ini, federal, state, local government jadi saya faham dan saya mengikuti dan saya sering memberikan ceramah berkaitan dengan Whistleblower Protection Act. Soalan keempat, apakah sebab utama seseorang ketua jabatan atau CEO menyalahguna kuasa terhadap kaki tangannya? Baik, yang pertama sekali, ramai CEO, ketua jabatan, ketua unit dan sebagainya, mereka seperti saya kata, mereka ini tidak faham tindakan mereka. Sebab leadership mereka ni, mereka bukan transformasional, mereka transaksional. So dalam kepimpinan kita ada gaya kepimpinan. So kebanyakannya ketua jabatan ni, kalau kita melihat, dia agak dia sebut sebagai transaksional. They are not transform. Transform is lenient, understanding, humble, motivator, good coach, turun padang menyelesaikan masalah bersama, menyantuni masalah employee, pekerja dan sebagainya. Transaksional ni dia mengugut, dia based on reward. You tak capai, you tak boleh, you should, you are not fit to lead that organisation, you are not the right person dan sebagainya. So dia bukannya motivator nak membimbing, membetulkan keadaan dan sebagainya. Yang transaksional juga adalah mereka yang setengah pemimpin ini bias, biasness. Dia cakap dia tak bias, tetapi hakikatnya dia bias. Saya nak ulang, dia cakap dia tak bias tapi hakikatnya dia bias. Sebab apa? Dia lantik kawan-kawan rapat dengan dia, 7 orang atau 5 orang bekerja dengan dia sampailah dia pegang jawatan. Kalau dia dah ditamatkan kontrak ataupun ditamatkan jawatan itu, maka dia tak boleh buat apalah. Tapi selagi dia ada kuasa, dia akan letak regu kabilah dan dia punya dia sebut dalam kejelekitan yang rigid, yang ekstrim. Tapi dia tidak mengaku lah, dia tak akan mengaku. Mati duduk balik pun dia tidak akan mengaku, yang mana dia menggunakan kaedah begitulah. Soalan kelima, pernahkah tuan menerima aduan daripada orang awam berkaitan apa sahaja isu salah guna kuasa? Baik, memang ada. Terlalu banyak aduan saya terima daripada, sebab mungkin orang awam ni dia tahu saya selalu berucap dan sebagainya. So di Putrajaya pun saya ada menerima, saya tak sebut kementerian mana. Saya sebut secara umum, penjawat awam mengantar maklumat pada saya dan minta perkara ini diangkat kepada bahagian undang, kepada pihak integriti dan sebagainya, pada agensi-agensi berkuasa, SPRM dan di guru pun ada membuat aduan pada saya, apa yang berlaku pada mereka, diberi tekanan, diugut dan sebagainya. Ada juga kaki tangan penjawat awam Kementerian Kesihatan, saya sebutlah, tapi ini kes-kes pernah berlaku lah
dan perkara ini diangkat, ya. Dan banyaklah aduan-aduan yang saya pernah terima, termasuk anak muda belia, ya. Mereka memberi maklumat pada saya, minta tolong saya angkat dan sebagainya. Penjawatan di negeri saya Melaka sendiri pun memang ada, ya. Jadi sebenarnya kadang-kala apabila saya melakukan perkara ini, diri saya terancam lah, ya. Contohnya saya di Ubud pernah diberi tekanan, disenarai hitamkan, dilihat sebagai pencetus masalah, cuba menggugat pihak-pihak tertentu, cuba menunjuk pandai, cuba mengganggu sistem mereka dan sebagainya. Ini masalah dia, ya. Jadi kalau kita nak membetulkan sistem, sebenarnya kita ibarat lilin bakari, dan kadang-kala diri kita akan disenarai hitamkan, ya. Okay, soalan yang terakhir tuan. Mengapa tuan tidak turun padang memberikan ceramah tentang kewujudan Whistleblower Protection Act ini? Jadi saya sebenarnya mengambil inisiatif sendiri. Kadang-kadang saya minta dana untuk anjurkan workshop bengkel, grant untuk memberikan pendedahan kepada rakyat, masyarakat dan also teenagers, mereka-mereka di Malaysia, pelbagai negeri, tetapi tidak dapat. Terpaksalah kadang-kadang saya menggunakan inisiatif saya sendiri, duit saya sendiri, menganjurkan bengkel dan sebagainya. Keadaan ini merumitkan saya, dan kadang-kadang saya offer diri, ya, untuk memberi ceramah, maklumat dan sebagainya, tetapi oleh kerana mereka melihat kalaulah saya diberi peluang dan saya membuka mata dan menceritakan situasi sebenar, maka ramailah rakyat Malaysia, pekerja, employee, mereka akan celik. Bila mereka celik, pengurusan berkaitan dia bimbang. Jadi ini masalah dilema dalam Malaysia ini. Satu isu yang sangat serius lah. Yang keduanya, saya melihat banyak kes-kes yang dibongkar, tetapi apabila sampai peringkat pendakwaan, kes itu kadang-kadang ditutup, ya, ataupun digunakan kuasa tangan gaib, ya. Mereka menutup kes-kes itu. Jadi bagi saya, dalam Malaysia pun ada banyak kes yang dibongkar, tetapi akhirnya oleh kerana tekanan politik, tekanan kepimpinan dan sebagainya, cerita itu ditutup. Dan ada yang kes yang paling tragis adalah individu-individu yang membongkar, mereka yang hyperactive, mereka yang critical thinker ini dilabel sebagai orang-orang yang bermasalah dalam sistem. Mereka-mereka yang sebenarnya mempunyai agenda tertentu, niat tidak betul dan cuba menjatuhkan pihak tertentu. Sebenarnya bagi saya, kalau kamu bersih, kamu tidak ada masalah, tidak salah guna kuasa, kamu tidak perlu bimbang. Tapi apabila kamu ada masalah, maka kamu akan pelihara ataupun wujudkan regu kamu untuk attack. This is a defensive method lah. Ya, terima kasih. Baik tuan, sesuatu perbincangan yang amat menarik, kredibel dan bermanfaat bagi semua pihak yang celik undang-undang dan ke arah membina masyarakat berfikiran minda kelas pertama. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih tuan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Syukran dan terima kasih. Assalamualaikum.